baru-baru ni diceritakan, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man kata bahawa pembangkang sekarang ni tak dapat peruntukan. Dia berbeza zaman Perikatan Nasional memerintah dahulu. Kita telah memberikan peruntukan kepada pembangkang, dia kata. Dia ingat kita ni bodoh sangat ke? Kita tak tahu. Dia macam ni, tuan-tuan. Majoriti tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya ni mungkin tak faham bagaimana peruntukan kerajaan itu diberikan. Saya cerahkankan untuk tuan-tuan dahulu kan. Yang pertama, kita kena faham dia ada peruntukan untuk parlimen. Okey, peruntukan untuk parlimen ni erti kata bila disebut dalam bajet peruntukan parlimen, semua parlimen dapat. Tak kisah lah parlimen pembangkang atau parlimen kerajaan, semua dapat. Apa peruntukan dalam bajet? Contohnya pendidikan, kesihatan, keselamatan, polis, bomba, APM, dan juga pembangunan dan sebagainya. Benda itu seluruh Malaysia tanpa mengira parlimen mana akan dapat. Itu selaras dengan keperluan dan juga tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk nak beri bantuan. Okey. Now, dalam masa yang sama ada peruntukan ahli parlimen. Peruntukan ahli parlimen ni pula terbagi kepada dua, tuan-tuan. Peruntukan dia apa? Peruntukan yang pertama merujuk kepada peruntukan di mana ahli parlimen itu boleh menggunakan peruntukan itu untuk kegunaan pembangunan di tempat dia berjumlah tahun inilah. Tahun depan saya tak tahu lagi, tapi tahun ini 2 juta ringgit. Now, pembangunan itu boleh digunakan contohnya kalau ada longkang rosak, jalan raya tak apa elok, mungkin ada pembangunan kecil-kecil yang mungkin 20-30 ribu jambatan dan sebagainya, ahli parlimen itu boleh request. So, macam mana cara dia request? Dia pergi kepada ICU. Apa itu ICU is? Bukan hospital ICU. Implementation and Coordination Unit di pejabat daerah masing-masing. So, dia kena apply. Supply, okay, orang ni kata macam ni, kita bagi macam ni, kita bagi macam ni. Yang ini semua ahli parlimen dapat tanpa mengira parti mana. Now, dia ada satu lagi peruntukan. Yang ini peruntukan pegawai kerajaan ataupun ahli parlimen kerajaan yang ada. Iaitu peruntukan untuk NGO dan juga peruntukan untuk pengurusan pejabat. Nak bayar office, nak bayar ahli, apa orang kata, admin. Yalah, bila kita ahli parlimen, orang nak datang buat aduan dan sebagainya. Yang ini hanya peruntukan kepada ahli parlimen kerajaan saja. Bernilai lebih kurang 1.3-1.4 juta ringgit setahun. Tetapi 1.4 juta itu bukan untuk bayar office dan juga pegawai saja. Yang tu lebih kurang dalam 300,000 je. So 1 juta tu untuk NGO dia nak buat program. Dan sebab NGO dia nak buat program itu, program ini. Bukan NGO ahli parlimen, tetapi NGO kawasan itu nak buat program. Dan NGO ini sesiapa boleh datang. Orang PAS boleh minta, kalau dapat lah. Orang UMNO minta, orang BH boleh minta, orang yang tak ada parti politik pun boleh minta. Yang inilah yang peruntukan di mana pembangkang tidak ada. Dan dia kata tak, kami bagi kepada semua dahulu. Baik, kita baca. Kita baca. Berhenti menipu soal peruntukan MP, Azhar bagi tahu Tuan Ibrahim. Kenyataan dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dalam sebuah portal media tempatan berkenaan isu pembangkang yang diberikan sama rata semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan adalah jelas merupakan satu penipuan yang besar. Menurut Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Setiawangsa, Azhar Salahuddin Tuan Ibrahim perlu berhenti daripada terus menipu rakyat dan menjadikan isu peruntukan ahli parlimen sebagai modal pemurahan untuk menyebarkan kebencian terhadap kerajaan paduan. Azhar juga mengingatkan semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan dipimpin oleh Ismail Sabri, ahli parlimen pembangkang daripada Pakatan Harapan hanya mendapat peruntukan setelah menandatangani MOU Transformasi dan Kestabilan Politik bersama pihak kerajaan pada 13 September 2021. Kita kena ingat benda itu. Now, kenapa perkara ini sangat penting, tuan-tuan? Saya nak cerita. Kenapa kita kata itu adalah satu penipuan? Alright, kita tahu sebenarnya pada zaman Perikatan Nasional memerintah sendiri, dia orang tak bagi pun peruntukan kepada pembangkang. Tuan Ibrahim Tuan Man, dia menipu dalam kenyataan ini. Dia kata kami bagi. Tapi masa Ismail Sabri itu kami bagi. Pada masa itu, pembangkang dan juga kerajaan menandatangani satu MOU. Hanya setelah menandatangani MOU tersebut, barulah pada waktu itu peruntukan dapat diberikan kepada pembangkang. Itu pun September 2021. Maksudnya setahun 2022, ujung 2022, setahun lepas itu pilihan raya berlaku. Now, sebelum itu bagaimana? Sebelum itu tak ada.
Kita kena faham sebelum itu tidak ada peruntukan pun untuk pembangkang. Malah kenapa saya tahulah. Dan kita kawan-kawan kita adalah pegawai-pegawai kerajaan, kita tahulah. Ataupun bukan pegawai, ahli parlimen tu pegawai adalah kawan-kawan kita. Kita tahu berapa peruntukan dia dapat dan sebagainya. So kita tahu kejadian tersebut. Apa benda yang diberikan oleh kerajaan pada waktu itu dengan pembangkang. Jadi sekarang dia bising. Now, dia bercerita soal peruntukan. Soalan peruntukan dia simple. Kalau nak peruntukan, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata datang jumpa dia. Ada orang kata macam nak jadi peminta sedekah dan sebagainya. Masa kamu jadi kerajaan, kamu tak bagi langsung. Sekurang-kurangnya Anwar Ibrahim tawarkan. Tak kisahlah nak minta sedekah kita minta sedekah. Kalau kamu nak, kamu bagi. Tak nak, sudah. Simple. Tak, sekarang ini, orang nak bagi kamu tak nak. Yang kamu bising tu kenapa? Orang nak bagi, itu bukan tanggungjawab. Ini bukan di bawah peruntukan undang-undang kena bagi, tak. Itu ihsan Perdana Menteri. Sekarang Perdana Menteri kata, kalau nak datanglah, buatlah proposal. Isu je, kamu tak nak datang. Lepas tu kata macam-macam kat Perdana Menteri. Lepas tu kata macam-macam. Berbanding zaman kamu dulu, option itu tak ada langsung. Tak ada langsung. Yang ada ujung sekali MOU. Ada MOU tu MOU tu pun bila kamu sedar kerajaan kamu tak stabil. Pada masa itu disebabkan pertukaran kerajaan berlaku terlalu cepat. Terlalu pantas pada waktu itu. Ialah tak sampai pun 33 bulan tiba-tiba jatuh kerajaan Muhyiddin Yassin, naik Ismail Sabri. Bila naik Ismail Sabri jadi Perdana Menteri pada waktu itu, ketidakstabilan ekonomi antara lain menyebabkan rating kita. Rating kita menjadi teruk. Ketidakstabilan ekonomi itu menyebabkan kredit rating kita menjadi teruk, interest kita mahal. Pada waktu itu. Jadi kita kena tanda tangan perjanjian kestabilan. Dia bukan sengaja, saja-saja nak tanda tangan tu. Utamanya adalah untuk memastikan kestabilan negara. Itu yang paling utama. Perlis dikatakan bergolak. Orang duk cerita pasal PAS dan Bersatu Perlis. Tetapi orang tak cerita PAS dan Bersatu Melaka. Isu murid bawa senjata mainan sewaktu perarakan Palestin tempoh hari menjadi satu hari ini menjadi akan dijadi Kementerian Pelajaran dan Polis akan siasat. MP Langkawi minta Teresa datang Langkawi bogel. Katanya dia berseluruh. Dusuki Culas Bayar Mujahid. Baik. So kita akan tengok beberapa cerita pada malam ini insyaAllah. Dan kita lihat peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam negara kita. Baik. Pertama sekali, 50 tan bantuan kemanusiaan RM7 juta sedia dihantar ke Gaza. Okey. Barangan bantuan kemanusiaan ini dikumpul melalui Ops Ihsan oleh lebih 40 NGO tempatan pada 21 dan 20 Oktober lalu. Sejumlah 50 tan barang bantuan kemanusiaan bernilai 7 juta ringgit untuk rakyat Palestin di Gaza siap sedia untuk dihantar ke Gaza melalui Mesir. Kementerian Keluar Negeri dalam kenyataan berkata barangan itu dikumpul melalui kempen Ops Ihsan oleh lebih 40 NGO tempatan pada 21 dan 22 Oktober yang lalu. Penghantaran pertama barang kemanusiaan ini ke lapangan terbang antarabangsa Al-Arish melalui penerbangan kargo sewaan dijadualkan pada 3 November atas pembiayaan kerajaan Malaysia. Penghantaran seterusnya melalui laut akan digerakkan sebaik mendapat butiran terkini dari lapangan oleh pasukan Ops Ihsan ke Bandar Ismailiyah, Mesir dalam masa terdekat. Sebelum ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kutipan menerusi akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang diselia KLN bagi membantu rakyat Palestin akibat konflik terbaru melanda semenanjung Gaza berjumlah 81 juta. Menurut KLN, penerimaan sumbangan ini ke akaun dalam proses dan 23 juta dimasukkan dalam akaun itu sehingga kini. Katanya jumlah ini termasuk dana diterima daripada syarikat korporat yang menjanjikan sumbangan sewaktu majlis penyampaian sumbangan tabung di Seri Perdana pada 19 Oktober lalu. Berikutan jumlah sumbangan tinggi masuk ke akaun AAKRP, pengeluaran resit rasmi akan mengambil sedikit masa. Dan juga tuan-tuan, kalau sumbangan boleh disalur melalui pautan yang tertera inilah. Okay? Sumbangan melalui AAKRP layak dituntut sebagai pemotongan cukai di bawah subsection Akta Jadual Pencukaian. Jadi kita akan tengok 50 tan bantuan kemanusiaan dihantar ke Gaza dan berkemungkinan ini bukan yang terakhir, akan ada proses yang akan dilalui ataupun akan ada berkala lah kita kata bantuan ke Gaza insyaAllah. Saya baru call kawan saya dekat dia sebelah tebing barat kot. Saya tengok belah mana dia. Dia kata tempat dia tu tak affected sangat. So far tempat dia tak affected sangat. Baik, kita bercerita tadi tentang hari itu kita bercerita tentang UPSR sejarah peperiksaan dan ini adalah keputusan Kementerian Pelajaran Malaysia. UPSR
tidak akan dikembalikan, kata Menteri. Baik. Peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR tidak akan dikembalikan walaupun ada permintaan ibu bapa sebagai penanda aras pencapaian anak, kata Menteri Pendidikan Fadilin Siddiq. Beliau berkata KPM sedang memfokuskan tinjauan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 dalam pembangunan kurikulum persekolahan baharu demi memastikan pendidikan masa depan lebih kukuh. Beliau meminta ibu bapa memberi tumpuan kepada usaha KPM mengadakan jelajah atau jaraya-waraya berhubung kurikulum baharu itu. Ini kerana kita mahu libat urus meluas untuk mendapatkan input bagi memperkukuhkan sistem pendidikan negara, katanya. Apatah lagi sekarang ini kita nak beri tumpuan kepada pentaksiran holistik kepada anak-anak kita, khususnya pembangunan mereka secara keseluruhan bagi memastikan antaranya karakter murid dan pelajar boleh diperkukuhkan. Ogos lalu KPM menjalankan tinjauan pelaksanaan kurikulum persekolahan 27 secara dalam talian bagi membangunkan kurikulum persekolahan baru. Pelaksanaan tindakan segera dilakukan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran dijalankan secara efektif dengan merujuk aras ditetapkan dalam dokumen standard kurikulum pentaksiran. Baik. So kesimpulan dia tuan-tuan, UPSR tidak akan dikembalikan. Yang tu kita terimalah apa yang kementerian kata. Cuma saya tertariklah nak melihat apakah kurikulum baru yang nak dibawa pada tahun 2027 nanti. Berkenaan dengan perkara ini, tetapi yalah, saya nak ulas panjang tentang benda ni saya tak berani sebab saya pun tak familiar sangat dengan kurikulum pendidikan yang ada. Saya tak familiar untuk saya nak ulas lebih panjang berkenaan perkara ini, tapi kita just hopefully kita dapat lihat benda ini berkembang dengan lebih baik. Tapi dalam pendidikan ni tuan-tuan, saya selalu pandang macam ni. Betul, kita kena lihat pendidikan itu sebenarnya secara holistik. Kita kena faham intelijen atau kebijaksanaan ni ada lebih daripada satu. Kita tak boleh anggap boleh pandai menghafal itu satu kebijaksanaan atau satu kepandaian semata-mata. Tak. Boleh menghafal itu satu, memahami itu satu. Kemudian kecerdikan ini pun dia banyak kecerdikan. Ada orang cerdik dalam main bola atau bersukan umpamanya, psikomotor. Ada yang cerdik mungkin dalam bab pendidikan, ada yang mungkin cerdik dalam dia different, intelligent ni different, music dan sebagainya kan. Arts for example. So dia ada different konteks intelligent yang kita ada. So untuk kita nak rangkum semua dalam satu benda dan kita harap semua akan solve all the problems tu memang agak sukar. Dan untuk kita kata macam kita nak dapat solve everything, kita ada lebih 10,000 sekolah dengan 400,000-500,000 pelajar setiap tahun. Itu adalah satu jumlah yang besar untuk kita nak memastikan everyone gets everything. So agak sukar. Tetapi paling kurang kita boleh dapat nak pastikan tidak ada ataupun tidak ramai daripada kalangan pelajar-pelajar kita tercicir dalam pendidikan. Itu yang paling utama.